diberikan peluang oleh Selangor FM, teruja saya first time dalam Konti Radio kan. So nampaklah macam memang excited kan dengan platform yang diberikan. Saya sebenarnya dah pun dalam industri selama 17 tahun. 17 tahun yes. Dan saya juga merupakan certified group fitness trainer yang mana saya memang adalah sijil dalam bahagian fitness. Cuma setelah beberapa lama berkecimpung dalam industri pemakanan dan fitness ni, especially fitness, saya dapat kenal pasti bahawa orang nak turun berat ni, dia nak sihat ni, bila mereka cuma fokus kepada hanya fitness, mereka pastinya akan tak dapat result. Sebab kita bersenam cuma mungkin 30 minit, 1 jam. Berapa jam lagi tu kita buat apa? Itu yang paling penting kan. So sebab tu saya betul-betul dengan suami pada waktu tu kami betul-betul pergi belajar kami pergi ke Paris, US, ke luar negara untuk belajar betul-betul cara untuk tackle this issue. Sebab bukan sebenarnya masalah orang tak nak kurus. Semua orang nak kurus kan. Kalau tak nak kurus kan, especially kita orang perempuan kan, mesti nak kurus tu all the time. But at the same time, cabaran itulah yang berlaku bila mereka memang tak kurus-kurus. Maksudnya diet tu 365 hari. Tanya diet tapi tak turun. So from there saya nampak bahawasanya ini bukan sebab tak nak ataupun mungkin bukan sebab usaha tu dah ada. Mungkin cara tu yang salah. So daripada situ saya mula create saya punya group coaching di mana saya betul-betul bantu step by step. Daripada situ saya mulakan daripada 17 tahun yang lepas. Suami saya sendiri turun 16 kg 4 bulan. Dan saya sendiri turun 9 kg. Saya perasan di usia 40-an ni saya sendiri susah nak turun berat. Itulah dia. Antara sedikit latar belakang. Tapi sebelum tu mungkin nak tanya juga, macam sebelum orang kata 100% buat fitness ni, mungkin sebelum tu memang bekerja atau di rumah, ataupun macam mana boleh terfikir I nak buat ni full orang kata full time. Betul. So pada permulaan tu saya seorang guru tuition. Saya ada own tuition center. Saya memang suka mengajar. Daripada dulu pun memang mulut ni macam peti jagung. Boleh ada DJ jugalah. Tak boleh DJ, tak ada tempat. So apa yang berlaku, saya rasa macam saya nak berkecimpung kepada benda yang lebih fleksibel. Sebab bila dalam industri tuition ni dia tak fleksibel sangat. Kan ada timing kerja dan sebagainya. So saya mencari jalan macam mana nak buat kerja tu kat rumah je. Daripada dulu pun suami saya tahu saya tak suka kerja dengan orang sangat. Kan? Mungkin sebab bos tak suka saya, bukan saya tak suka bos kan. So saya memang suka bekerja sendiri. So saya rasa macam apakah industri yang tak akan orang kata tepu. Ada komitmen lah kan. Tak akan tepu. Jadi industri wellness dan fitness ni sebenarnya tak akan tepu. Sebab lagi banyak benda-benda nak kuruskan badan, lagi banyak orang yang besar. Sebabkan oleh industri pemakanan kita lah. Itulah dia. Itulah terjebaknya. Trigger saya. Dulu, betul. Dan sekarang ni bersama-sama dengan husband lah. Bersama dengan suami. Kami berdua melakukannya secara full time. Berjaya sepenuh masa. So memang saya ada jadual kerja yang memang betul-betul daripada pagi sampai malam. Berdasarkan kepada group coaching yang saya dah set up. Ada ribuan peserta seluruh dunia. Bukan Malaysia sajalah. Maknanya secara online ataupun memang online. Online saja. Yes, online. Okey, baik. Tadi you nak kongsikan jugalah kan, kalau contohlah kan, selama 17 tahun ni pasti banyak orang kata pengalaman kan? Betul. Antara pengalaman yang mungkin puan tak boleh lupakan sampai ke hari ini masih lagi teringat-ingat. Mungkin sebab pengalaman itu juga yang membawa puan sehinggalah ke hari ini. 17 tahun tu bukan satu jangka yang mudah sebenarnya kan? Mungkin kita boleh kongsi kat sini sebab ada pepatah mengatakan nak jadi senang tu bukan senang. Nak jadi susah tu bukan susah. Pepatah memang luar biasa. Biasa. Okey. So pengalaman yang kami tak lupakan lah apabila kami berjaya turunkan berat badan orang yang 150 kilo jadi sampai 50 kilo, 70 kilo turun berat badan. Dan di mana peserta-peserta saya yang mana yang kurang ada cabaran kesihatan makin bertambah baik, solat kerusi, boleh solat macam biasa. Semua tu berkaitan dengan obesity. Sebab mengikut WHO, obesity ni adalah satu penyakit sebenarnya. Kan bukannya dia mendapatkan penyakit, dia sendiri adalah penyakit. Masalah obesity ni adalah penyakit yang semakin melarat. Kalau kita tahu penyakit-penyakit lain boleh sembuh, tapi kalau penyakit obesity ni tahun ni kurus, tahun depan boleh besar. Tahun ni kurus, tahun depan boleh besar. Dia kan? Tidak konsisten lah kan. Tidak konsisten. Dan juga saya tak dapat lupakan pengalaman kami berkongsi. Dia mewakili Malaysia ke 94 buah negara. Berkongsi tentang bagaimana kami melakukan industri ni. Dan juga kami bercakap untuk represent Malaysia di luar negara. Itulah. Tahun bila tu? Tahun 2020.
Okey. Tak lama lah kan? Itu yang seronok tu dapat mewakili Malaysia untuk kongsi dengan lebih mendalam tentang masyarakat Malaysia, macam mana cara kita melakukan coaching sistem dan sebagainya. Di pengalaman yang sangat luar biasa lah bagi saya. Okey, baik. Tadi kita dah perkongsikan bersama dengan anda kan. Ada setengah orang memang dia jaga pemakanan. Okey, bila tanya je, tak boleh, I diet. I diet. Makan, tak apa, I diet. Tapi bila kita tengok fizikal dia, kita bukanlah nak body shaming. Tapi bila kita tengok fizikal dia macam tak je. Itu yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Kat mana sebenarnya anda silap dan bagaimana caranya untuk kita nak tukar perspektif itu. Kita nantikan kejap saja lagi. Kita layan dulu. Ini dia. Bangkit bersama. Anda kena bangkit bersama-sama dengan kita. Baik, terus lagi setia dan terus bersama-sama dengan frekuensi ini dalam Perspektif Icon. Cinta ini, cinta yang mulia, tercipta sudah, bandingan tiada, tak berbeza, tiada warna, batasan tiada, antara semua, semangatmu, api yang membara, kesetiaan untuk negaraku, bersama semua satu suara, sambutlah tamasya kebanggaan kita, berbeza tiada antara kita, bangkit bersama, impian kuharapkan moga terlaksana, walau apa rintangan ditentangi jua, genggaman juara lembaran sejarah, hatiku hanya kamu juara agungku. Kesungguhan dan keyakinan yang membawa kejayaan, bersama semua satu suara, sambutlah tamasya kebanggaan kita, berbeza tiada antara kita, bangkit bersama, moga terlaksana, ditentangi jua, genggaman juara lembaran sejarah, di hatiku hanya kamu juara Kenapa abangmu gelak tiba-tiba? Iyalah, kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak. Disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan. Apa kata abangmu? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah tak penghulu. Buat mosquito. Abangmu, anak-anak kita semua dah terkumpul. Rumah tak penghulu ni terlalu banyak mesin yang keluarkan gas auto. Betulnya, abang pun tak jumpa kawasan air bertakung.
kita berjuang hingga ke nafas nyawa yang terakhir. Tak sangka masih ada manusia yang masih menentang kita. Hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Ya, baik, anda juga boleh dengarkan kami juga menerusi online iaitu di www.atmklik.gov.my. Ya, baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi terus bersama dengan kami dan terima kasih juga buat emak-emak Harjar Ali, terima kasih untuk anda. Okey. Dari Bangladesh ke macam mana ni awak ni? Okey, baik, kita masih lagi dalam perspektif ikon dan kita masih lagi dalam ruangan Hello Selangor dan sekarang ni kita masih lagi bersama dengan tetamu kita iaitu Puan Haslina Hasim, merupakan pakar pemakanan dan juga gaya hidup. Kalau ikutkan tajuk kita, lain dahulu, lain sekarang. Kalau dulu mungkin slim-melim lah kan. Waktu anak dara tu memang majoritinya orang slim Betul. Tapi bila meningkat usia, lagi-lagi macam Puan katakan tadi 40 ke atas, lepas tu kita dah beranak pinak, memang orang kata metabolisme kita ni dia macam tak tahulah, mungkin tak berapa nak pergi sangat kan. Mulalah dia akan naik kat sini kan. Mungkin ada juga setengah daripada kita ni kan Puan kan, mereka ni kalau kita tanya je, tak boleh I diet, tak boleh I diet. Tapi bila kita tengok beliau, kita tengok dia, macam tak ada apa-apa je perubahan Mungkin dekat situ kan ada kesalahan yang mereka lakukan tapi kadang-kadang mereka tak sedar. Tapi kalau mereka sedar sekalipun, mereka tak tahu macam mana mereka nak bertanya untuk mereka lebih tahu kan. Sebenarnya I salah kat sini. Patutnya yang ni I tak boleh skip, yang ni I kena skip. Mungkin sedikit yang kita boleh kongsikan bersama dengan mereka ni. Okey, saya sharekanlah sikit tips bagaimana. Saya rasa sedikit saya nak betulkan. Sekarang ni saya banyak juga coaching orang yang baru umur 19 tahun 100 kilo, 20 tahun pun 100 kilo because of sekarang punya lifestyle pemakanan dulu tak sama macam kita dulu. Betul, banyak anak-anak muda pun dah start makan fast food, makan gula garam tu ibarat macam makanan dia orang MSG lah. Kan? Memang makanan dia orang hari-hari. So formula saya simple je. Kalau untuk siapa yang memang nak betul-betul turun berat, diet cara yang betul, saya rasa pertama sekali kita kena settlekan 3G dulu. Okey, 3G 3G dulu. Okay. Kalau settle yang ni, yang lain tu senang sikit. Pertama kita kena kurangkan goreng, garam dengan gula. Ini dulu. Sebab ramai orang dia suruh stop. Bagi saya tak rasa stop tu akan membantu lama bertahan diet tu. So kita kurangkan dulu. So apa maksud kurang? Kalau satu hari makan 2 pinggan nasi, mungkin 1 pinggan. Okey. Kalau kita biasanya kita makan 2 gelas teh tarik, mungkin 1 teh tarik. Kalau 1 teh tarik, setengah teh tarik. So start dengan slow. Jangan start dengan crash. Sebab bila start crash diet ni, apa berlaku, dia tak ambil lemak, dia ambil otot. Okay. So apa berlaku bila otot tu makin rendah, kita akan tak ada bahan bakar nak bakar kalori. Sebab otot, 1 kg otot bakar 30 kalori. So kalau makin nak turun otot, makin nanti rendah kalori yang kita boleh bakar, lagi sukar nak turunkan berat badan. Dan yang saya rasa pertama sekali niat lah. Niat tu penting. Ya, niat ni kadang-kadang orang fikir biasa-biasa, tapi sebenarnya niat apa? Kalau niat kita nak turun berat badan sebabkan orang, tak puas hati orang ni kutuk aku, orang ni shaming kita, body shaming kita. Nanti kalau orang tu tak ada dah hilang dah, makan lagi banyak, kan? So it's not about environment luar, okay, tapi lebih pada diri kita nak buat apa. Sebab biasa kan bila nak kahwin, nak kahwin cepat turun, nak tunang cepat turun. Lepas itu selepas itu kan. Kemudian swap ni maksudnya bagi saya, kalau suka makanan bergula, swapkan dengan stevia ataupun lakanto. Dia 0 calories. Kalau suka goreng, gunakan air fryer, gunakan oven, mesti bakar. So jangan tukar tapi swap. Maksudnya kita jangan terus macam stop, tapi kita tukar saja cara dia. Okay? And then beberapa faktor sebenarnya yang menyebabkan kita naik berat badan, hormon. Yang paling sekarang ni kritikal insulin resistant. Di mana conversion kita nak tukarkan karbohidrat gula kepada tenaga tu diambil masa yang panjang kerana cabaran daripada lifestyle kita. Kemudian of course lah environment dan kawan kita siapalah. Sebab 5 orang kawan kita menentukan kita ni macam mana. Kalau 5 orang tu kaki makan, takkanlah kita kaki diet. Confirm lah ikut dia orang. Tak jadi juga diet tu Sama ada kita yang terbunuh ataupun kita yang membunuh lah. Kan? Kadang-kadang kita terbunuh. Kau jomlah pergi makan, jom. Diet start tomorrow balik. Esok diet. Hari ni tak diet lagi kan. Macam tu lah. Esok Ya, betul. Okay. So, itulah. Itu antara 3G lah 3G goreng, garam dan juga gula. Okey, kita jangan terus potong. Jangan tapi potong kita kurangkan sahaja. Betul. Ini permulaan lah. Yes, permulaan. Okay. Air minum
3 ke 4 liter Sehari. Dan kalau boleh jangan minum air 1 liter lebih pada 1 jam. Jangan lebih pada 1 liter. Dia akan beban kepada buah pinggang. Okey, itu masalah jugalah Itu sebenarnya. masalah. Jangan minum air terlampau nak minum 3 liter sejam, tak boleh macam gitulah. Kena pecahkan dia. Okey, baik. Ini info yang sangat bermakna untuk kita lah sebenarnya kan. Okey, baik. Dan sekiranya juga ada mereka di luar sana yang mungkinlah nak tahu dengan lebih lanjut lagi kan. Kami akan kongsikan lagi bersama dengan anda. Dan kejap lagi juga di akhir nanti kami akan kongsikan juga sekiranya anda nak bersama dengan Puan Haslina, bagaimana caranya, platformnya bagaimana, anda kena nantikan kejap saja lagi. Okey Puan, mungkin kita nak tahu jugalah kan sekarang ini, kalau kita ikutkan trend sekarang ada di antara kita ni kadang-kadang alah ni semua lambat lah kan. Kalau kita contohlah, kalau orang tu memang berat badan dia sampai 100 lebih kan. Betul. Mungkin ambil masa yang agak panjang. Mungkin sampai ada juga makan tahun, betul apa ni? Betul. Kan? Kalau tak makan tahun pun mungkin 5 bulan, 5 ke 6 bulan ke bawah tu lah Okey, tapi ada sekarang ni kalau kita ikutkan ramai yang ambil keputusan cepat, instant. Ya. Contohnya macam kita letak belon ataupun kita potong usus. Ini perkara yang mungkin I ada duit, so I buat je lah. Kan mungkin ada tak yang kita boleh kongsikan sedikit? Mungkin ini boleh dilakukan tapi jalan yang terakhir sekali. Sedikit kita nak minta pandangan Puan sendiri. Okey, sebenarnya kalau kita buat belon ke, buat bariatrik ke, kita mesti lepas tu masih kena jaga makan. Okey, tetap sama tetap sama proses dia. Sebenarnya bariatrik ni diadakan untuk mereka yang betul-betul memerlukan. Maksudnya mempunyai masalah kesihatan yang melampau, yang jika dia tak dirawat dia akan lebih teruk kemudaratan tu atas nasihat doktor. Maka bariatrik dah terbaik untuk mereka. Tapi kalau kita buat bariatrik sebab kita nak cantik, sebab nak kita nak kurus tu instant, mi segera laju kan, 2 minit je, maka kesan dia tetap ada. I mean for anything yang kita buat mesti ada side effect. Okay, kita tak payah bincangkanlah side effect dia apa. Cuba dulu daripada segi pemakanan, daripada segi senaman, gaya hidup dan sebagainya, dan jadikan dia satu lifestyle. Bagi saya, kalau orang yang tak suka bersenam, pastikan 7,000 step setiap hari, pakai jam yang boleh kira step. 7,000 step setiap hari pasti akan dapat result. So lakukan dulu perkara-perkara ni sebelum mulakan keputusan yang sangat mendadak. Kita kena faham apa yang kita potong takkan sama dah result dia dengan apa yang kita dah sedia ada Allah bagi kan. Betul. So cubalah yang terbaik dulu. Atas nasihat doktor, bagi saya is not the best decision if what you want just to be sihat, bukan sihat, nak cantik, nak kurus, itu saya rasa tak sesuai lah. Mulakan dulu dengan gaya hidup sihat. Okey, itu yang paling penting sekali. Jaga makan, jaga cara hidup anda, okey? Betul. Okey, baik Puan. You nak tanya jugalah kalau macam kita ni, wanita berkejaya, kadang-kadang bila kita nak, orang kata, yelah, sebenarnya kalau kita nak, orang kata jaga kesihatan, tak ada alasan sebenarnya. Bila kita, orang kata, buat alasan, memang itulah alasan yang kau akan dapat. Itulah result yang kau akan dapat. Ya. Tapi kita nak tahu juga kan, sekiranya memang kita ni ada kekangan masa lah, mungkin ada tak yang macam kita boleh lakukan setiap hari tanpa ada masalah? Contohnya macam ada setengah orang kata berjalan tu tak membantu. Ada yang kata naik tangga, macam orang kata kita naik tangga turun tangga, naik tangga turun tangga, tapi tak membantu sangat pun. Mungkin sedikit tips yang kita boleh kongsikan. Kalau contohlah susah sangat, apa rasanya yang kita boleh lakukan untuk kita punya lifestyle dan juga gaya hidup kita tu? Untuk turun berat badan lah. Ya, betul. Ya. Yang pertama saya rasa the best decision untuk buat kalau kita rasa tak mampu nak buat yang semua tak mampu, semua tak mampu kan. Saya rasa yang pertama sekali kita kena fikirkan dulu bagaimana kita nak settlekan meal prep. Okey. Maksudnya meal prep ni maksudnya makanan yang telah pun kita sediakan dalam peti ais, yang bila masa kita rasa lapar pun kita tahu dah ada makanan dalam peti ais. Dan kita dah siap masak. Saya punya sistem, saya mengamalkan meal prep. Maksudnya tak payah masak hari-hari. Sebab bagi saya, bila orang start berayat, dekat kepala dia mesti dia fikir kena masak. Nak masak apa, nak makan apa. Kan? Kedua, nak kena pergi gym. Ketiga, nak kena bersenam. Sebenarnya benda-benda ni yang buatkan orang stuck, tak nak turun. Tak nak buat. Tak nak mula pun. Macam rumit lah benda macam ni. payah sangat. Rimas lah. Kan? Cuma bila dengan ilmu, bila kita mulakan dengan ilmu, tahu bila kita nak makan kat kedai, kita bukan tengok sedapnya makanan ni. Bila kita dapat sign, kita dah dapat satu key factor, iaitu tengok makanan, oh ini protein, aku ambil protein dululah. Oh ini fiber, okay, aku ambil fiber, oh then aku ambil karbo. Bila ada dekat mulut kita perkataan seperti itu, maka itu sign bertanda sukses diet you akan berjaya. Sebab you dah pandai menilai makanan bukan daripada sedap, tapi daripada apa khasiat dan makros dalam tu yang aku boleh dapat. So daripada situ dia akan mula
berhemah dalam makan. Macam itulah. Baik, permulaan dia jaga pemakanan anda dulu Yes, mesti. Kalau boleh kita ikut je piramid makanan yang telah pun disediakan Piramid makanan ni cabaran sikit. Dia tak boleh pakai sangat dalam. Oh, tak boleh pakai sangat sekarang Okey. Sebab piramid makanan kita ni dia melebihkan karbo. Okey. Saya rasalah pendapat saya, bukanlah pendapat orang lain, tapi piramid makanan kita ni memang kita tak boleh pakai sangat sebab daripada dulu kita kan kita punya priority kita adalah karbohidrat. Sebenarnya kalau nak kurus, priority kita adalah protein. Okey. Dia beza sikit. Macam itulah. Maknanya kita kena study lebih ni puan Okey, baik. Cepat je masa berlalu. Mungkin sedikitlah yang kita nak tahu kan. Sekiranya ada di antara kita, mungkin kita tak fikir sekarang. Mungkin esok lusa bila kita dah makin berusia, waktu tu baru kita nak sedar, mungkin dah terlambat kan. Betul. Mungkin ada di antara kita ni yang mungkin langsung tak nak fikir kesan negatif terhadap pemakanan kita, gaya hidup kita kan. Tak nak mereka ni terlambat dan sebagainya. Mungkin sedikit yang kita boleh kongsikan kan bagi mereka yang mungkin kata tak nak hidup secara sihat ataupun yang normal ni, mungkin apa kesan negatif yang mereka kena tahu dan mereka kena berubah. Kata life kehidupan mereka tu bermula hari ini. Okey, bagi saya kan belum lagi, mungkin ada tapi tak banyak pun orang masuk hospital sebab makan ubat diet ke, mati kerana diet ke, mati kerana ubat diet. Ada tapi tak ramai. Maksudnya kalau orang kata bahaya, saya takutlah bahayalah diet ni, kadang-kadang bahayalah diet ni. Tak ramai yang masuk hospital. Yang masuk hospital yang paling ramai adalah yang kencing manis, darah tinggi, kolesterol, heart failure dan lain-lain lagi. Jadi, actually, ini bukanlah satu just teori, tapi dia fakta yang mana obesity dia menyumbang kepada penyakit-penyakit ni. So, kesan negatif dia, bila kita tak apalah, makan lagi boleh hidup. Lagi boleh hidup, makan, mati tak boleh makan kan. Muda-muda ni, makan je lah, enjoy kan. Berapa ramai yang kita dengar sekarang ni, banyak orang potong kaki kerana diabetes. Kadang-kadang usia muda lagi. Dan dia punya sebab dia, orang kata kenapa kena potong kaki ni? Daripada sekolah minum air manis. Betul. Daripada sekolah makan benda-benda junk food, fast food. So kita tahu benda tu, walaupun dia kurus ke besar, tapi kesan daripada pemakanan yang tak seimbang ni banyak efek kepada kesihatan. So kalau tak nak sakit yang tak nak diminta, tak nak dijemput tu, kena dah turunkan berat badan. Maknanya kena bermula pada hari ini untuk kita tukar pola makanan kita. Betul. Dan juga cara hidup kita sendiri. Okey, baik puan. Kita nak tahu juga kan, sekiranya you bagi 5 tahun akan datang agaknya, apa agaknya perancangan puan? Pasti banyak dah perancangan bersama dengan suami ni kan? Betul. Okey, sebenarnya kami berdua memang sudah ada kafe sihat di KLTS Gombak. So plan kami nak adakan lagi 10 outlet yang menyediakan makanan sihat. Especially kepada anak-anak muda, kerana anak saya juga seorang ikon, iaitu content creator bahagian buku-buku. Dia review buku-buku. So banyaklah anak-anak muda yang follow dia, yang kami rasa tak boleh kita biarkan makan air manis dan sebagainya. Kami create satu kafe lah di KLTS Gombak. So itulah plan kami untuk menambahkan lagi branch-branch kafe kami. Dan yang kedua, saya memang plan sangat nak adakan saya punya own apps. Apps yang mudah untuk kami track semua klien kami yang ribuan. Untuk mereka tengok makros makanan, kalori dan sebagainya, supaya mereka lebih mudah untuk akses ke satu sistem yang strong lah. Dan of course lah, perancangan saya tu saya nak membantu lebih ramai orang untuk turun berat badan dengan cara lebih sihat, dengan menambah tim-tim coach kami di seluruh Malaysia. Alhamdulillah, insya-Allah memudahkan Ya. Okey, baik. Sekiranya ada juga rakan-rakan kita di luar sana yang mungkin memang kata setahun azam nak kurus. Bukan kata setahun je, hari-hari saya nak kurus. Tapi tak juga kan. Nantilah. Ataupun yang dah buat tapi memang tak boleh lah. Macam ni je. Bila timbang je berat sama. Tak naik, tak turun. Itu masalah tu kan. Okey, mungkin sedikit nasihat untuk mereka. Okey, nasihat saya ialah keep it simple. Kalau whatever diet yang kita buat, lagi tak simple, lagi susah kan. Yang menarik satu makros makanan. Maksudnya kita tak nak makan karbo, tak nak makan nasi, tak nak makan tu, tak nak makan ni, tak nak makan roti, tak nak makan tu. Dia susah untuk kita amalkan. Sebab Malaysia ni makanan ni sedap-sedap. Betul. Sedap kan? Betul. Tengoklah kat nasi mana-mana wajib, kan. tapi kuantiti sikit lah Boleh. Okey. Tapi cuma kena ada ilmu, kena ada community, sebab buat seorang-seorang memang tak jadi. Dan ketiga, please mintalah pantauan sekejap. At least ada ilmu, pantauan, insya-Allah. Saya yakin kalau ada 3 benda ni, ilmu,
komuniti dengan pantauan, saya rasa mudah untuk sukses dalam turunan berat badan. InsyaAllah. Okey, kepada anda yang mungkin memang azam every year tu, insyaAllah mungkin memudahkan. Amin. Okey, baik, kepada mereka yang nak follow, yang nak tahu macam mana, mungkin ada juga yang nak masuk kelas Puan sendiri kan, pada kelas kan? Ya, betul. Okey, mungkin kita boleh kongsikan IG, Facebook, dan sekarang ni kalau anak-anak muda kita viral TikTok dan sebagainya, mungkin kita boleh kongsikan. Okey, saya punya IG lah haslina.nasir. Kalau saya punya TikTok pun coach.haslina.nasir juga. So boleh search nama yang sama tu. Nama yang sama maknanya Facebook, IG juga TikTok Ya, semua sama. Semua sama, senang kita nak cari Ya. Okey, baik. Kejap je masa berlalu, kita dah pun sampai di penghujung siaran. Macam tak rasa pun kita popek kan? Tak rasa kan? Seronok kan? Excited saya, first time. First time InsyaAllah di lain masa kita panggil lagi InsyaAllah. Okey, Puan, terima kasih juga. Kita ucapkan kepada Puan Haslina Hasim dari Pakar Pemakanan dan juga Gaya Hidup. Lain dahulu, lain sekarang. Dan juga buat penerbit kita juga, Cempaka. Dan kepada anda yang nak share video ini, anda boleh share supaya ramai di antara kita yang lebih cakna dan juga lebih tahu bagaimana kita nak, orang kata, buat gaya hidup yang baru dan juga cara makanan yang baru. Betul. Kan. Okey, baik, terima kasih jemput saya. Ya, sama-sama kasih. Baik, kita terus lagi. Ini dia untuk anda, aku penghibur, dan selepas ini sesi karaoke akan bersama-sama dengan anda. Terus lagi setia untuk terus bersama-sama dengan frekuensi ini sebagai teman setia anda.